Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ruang tengah ni kosong, jarak sosial. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ajar kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami orang yang mengamalkan ilmu bermanfaat yang telah Engkau ajar pada kami. Mudahkan kami memahami, Ya Allah. Mudahkan kami untuk menghayati ilmu-ilmu, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sambung bicara kita. Daripada sekali sebulan, bulan ni dah jadi 2 kali pula. Bulan depan 3 kali. Sampai mana? Risiko solat tidak ikut tata cara. Hari ini kita pergi kepada yang lagi bahaya. Ya. Surat XVIII. Bulan lepas kita dah dapat kenal pasti tak ikut tata cara solat ada 2 risiko. Yang pertama, solat kita sah tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia setakat lepas wajib tapi tak naik ke langit. Ya. Yang kedua, langsung tak sah. Kita tengoklah beberapa hadis yang menceritakan tentang risiko. Ya, risiko ini telah diberikan amaran oleh Rasulullah SAW dalam sabda baginda, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Man, sesiapa, lam tidak, tanhahu menghalangnya, mencegahnya, salatuhu oleh solatnya, an dari, itu satu-satu tu terjemah dia. Al-fahsya' itu perbuatan keji, dosa besar. Wal munkar, dosa-dosa kecil. Lam yazdad, tidak bertambah, minallah, dari Allah, illa kecuali bu'da, jauh. Itu kalau satu-satulah. Jadi kalau nak lengkapnya, siapa yang solatnya tidak mencegah dia daripada keji dan mungkar, maka dia dengan solat tu bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya tak tuan-tuan? Lalu orang kata, bebek tak yang solat? Dia bukannya dia jawab, oh kalau macam tu kena solat betul-betul ni. Dia jawab, kalau macam tu bebek tak yang solat. Bagusnya Ustaz. Tak tuan-tuan, ni amaran supaya kita solat betul-betul, bukannya cadangan siapa solat tak elok langsung tak payah solat, bukan. Ya betul tuan-tuan, dalam masjid, dalam surau kita di Malaysia ni kadang-kadang ada bergaduh. Dalam masjid, dalam surau ada ustaz-ustaz, ada tuan-tuan guru yang mengajar, bila ditegur oleh makmum melenting, tak terima teguran. Jadi tambah dekat ke tambah jauh? Dalam masjid, dalam surau ada imam-imam, bila makmum tegur, oh imam, ini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, ni kena wasal afdal. Jawabnya, oh tak, qiraat kita ada 3. Dia jawab. Jadi takaburnya makin tinggi. Makin solat, takaburnya makin tinggi. Isteri, ada orang perempuan perempuan dah boleh masuk budak-budak dah boleh ke 15 tahun ke bawah? Ada masjid kata boleh, ada masjid kata tak boleh, sebab risau anak-anak kita tinggal. Kan ya, isteri mula-mula dia kahwin dulu dia solat, dia taat kat suaminya, nak keluar rumah minta izin, suami balik rumah disambut, dia solat 5 waktunya, maintain. Betul, bila 5 tahun 7 tahun dia rajin hadir majlis ilmu, tapi dengan suami dia makin kurang ajar, makin berani kasar, gitu. Jadi bila perbuatan-perbuatan haram dilakukan, bertambah dekat ke bertambah jauh tuan-tuan?
bertambah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cek rupanya sujudnya tak betul. Hari ni nanti kita nak tengok sujud sikit ya, sebab kita aula fa'aula yang kita ambil yang utama-utama ya. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita jadikan solat kita mencegah daripada keji dan mungkar. Caranya apa? Kita dirikan. Ya, kita dirikan. Orang Jawa kata, not just you do the solat, but you have to perform the solat. Ya, tu orang Jawa lah kata Ustaz. Macam tu ya. Baik, juga dalam hadis baginda, kam min qa'imin hadzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu. Berapa ramai orang yang solat hasil yang mereka perolehi daripada solatnya hanyalah penat berdiri. Ini campur dengan yang kita telah buat bulan lepas. Seorang hamba memang dia solat, tetapi dia tidak dicatat. Maksudnya dia tak dapat apa-apa daripada solatnya. Setengah pun tak dapat, 1/3 pun tak dapat, 1/4 pun tak dapat, 1/5 tak dapat, 1/6 tak dapat, 1/10 pun tak dapat. Yang dapat apa? Kita pam habis. Baik. Oleh itu dalam menafsirkan perkataan lalai dalam ayat fawailul lil musallin, ni tuan-tuan, ni dah bertambah kritikal dah ni. Alladzina hum an salatihim sahun. Wailun, celaka. Li itu bagi, musallin tu orang solat. Alladzina, orang-orang yang, hum mereka, an dari salatihim salati solat, him mereka, sahun lalai. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, yang lalai dalam solatnya. Dia ada dua tafsir tuan-tuan. Kalau Ibnu Abbas dengan Qatadah kata lalai dari solat, maksudnya orang tu tak solat, ataupun dia solat tapi dah luar waktu. Satu tafsir. Yang keduanya, lalai dalam solat, maksudnya dia solat dalam waktu, tapi during dia solat tu lalai. Okey. Lalai dengan tidak lalai di sini mencakupi. Dia ada 4 tuan-tuan. Jom kita kira. Pertama, lalai dengan tidak mengerjakannya di awal waktu, dengan kerap melewat-lewatkannya sehingga akhir waktu. Kita pernah buat tak ni tuan? Bila tu? Dulu lah Ustaz, dulu masa mula-mula kerja Ustaz. Lalai dengan tidak mengerjakannya di awal waktu, dengan kerap melewat-lewatkannya sehingga akhir waktu, bukan sehingga keluar waktu. Dia lah minit. Solat zuhur 4:10 minit, 5:50, 3:50 gitu. Asar matahari sudah sampai tanduk syaitan, maksudnya dah pukul 6:40, 6:30 tu Untuk kita mudah faham tuan-tuan, kita bagi solat tu kita bagi waktu solat tu kepada 3. Kalau let's say subuh kita ada 1 jam 15 minit, maksudnya ada 75 minit. Bagi 3 25. Jangan letak solat tu 25 yang akhir, 1/3 akhir. Nanti dia masuk kategori dia di akhir waktu. Gitu. Zuhur ada 3 jam. Daripada zuhur ke asar tu ada 3 jam. Jadi bagi 3. Jangan letak zuhur tu antara 3:40 ke 4:40. Jangan letak kat situ. Letak situ dengan sengaja, celaka. Sah tak salat? Sah, sebab dia dalam waktu lagi, tapi Allah dah tak terima. Dengan sengaja. Kalau kita musafir ke, susah, tersekat, itu lain tak sengaja. Okey, ini pesan dengan anak-anak kita ni. Tuan-tuan, insya-Allah lah ahli syurga Firdaus belaka dah ni. Amin tuan-tuan amin. Bukanlah ustaz ni Tuhan tak tapi tengok muka tu, subuh pun datang ahli syurga insya-Allah. Ada juga datang subuh sebab insomnia. Jadi tak lelap tidur Untuk duduk rumah, bini dah mula membebel, datang masjid. Ini ada cerita ni tak kan? Datang masjid. Ni dia kan, ni dia.
kawan ni sebelum dia datang ni, kawan ni masa majlis ilmu ni elok dengar, tak ada buku, tak ada pensel, tak ada pen lah, tapi dia dengar elok lah. Bila dia datang, dia dah bersembang tu 2 orang, di satu surau lah ni. Jadi ustaz tegur lah yang ni, ya tuan, hari tu tuan tak ada kat surau ni, yang ngaji ni elok dengar saya mengajar. Bila tuan datang, tuan dah ajak dia berbual dah, apa hal ni? Dan ni dibangi orang tak kecil hati, kita tegur terus. Dia bangun, saya minta maaf lah banyak ustaz tu, ni saya kena balik jadi ni sebab nanti takut sembang nanti dia pun balik. Dan lalai dengan tidak. Nombor 2, itu pesan dengan anak kita tuan-tuan ya, dengan isteri kita, jangan sibuk masak, jangan sibuk ngemas, jangan sibuk menjahit, nanti solat lambat, jangan. Lalai dengan tidak melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat solat seperti mana yang telah ditetapkan. Masya Allah tuan-tuan, perhati itu perkataan tu, rukun-rukun, syarat-syarat solat. Sudahkah kita tahu apa rukun? Awal-awal dulu kita ambil contoh kita bawa contoh sujud kedua, bangun duduk tahiyat akhir, lunjuk kaki ke depan, duduk tahiyat akhir, lunjuk kaki ke depan. Tuan-tuan bayangkan je lah, ustaz malas pula nak bangun, kan, dia lunjuk 2 kaki dia ke depan, duduk apa tuan-tuan? Duduk tahiyat akhir. Kita tanya kawan-kawan kita kat surau masjid ni, semua orang dewasa tuan-tuan ya, sah ke batal solat? Ramai yang jawab batal. Sebab apa? Sebab dia tak duduk tahiyat akhir, dia lunjuk kaki ke depan. Lalu kita pun jawab, jawapannya kuis ini ialah solatnya sah. Lalu macam mana boleh sah ustaz? Ini nak cerita, sudahkah kita tahu apa rukun, apa sunat, gitu ya. Jadi kita kata solatnya sah. Macam mana boleh sah ustaz? Dia sengaja, dia tak ada sakit, tak ada apa, lunjuk kaki ke depan ustaz duduk masa baca tahiyat akhir. Lalu kita pun ajaklah tengok, mai kita buka muka surat 164. Jom tuan yang ada buku, jom buka. Tuan asyik tengok muka ustaz ni, tengoklah muka buku tu. 164. Ni nak cerita ni rukun-rukun syarat-syarat. Ya, rupanya taklah ramai, tapi banyak jugalah kawan-kawan kita solat ni dalam keadaan dibuat, dia tak tahu. Kalau saham dia tahu, ni counter syariah, ni counter. Baik, jom baca perenggan nombor 2 tuan-tuan ya. Walau apapun cara duduk ketika membaca tasyahud dan duduk lain dalam solat, maksudnya duduk antara sujud lah, yang rukun ya, maka solat adalah sah. Tu. Walau apapun cara duduk ketika membaca tasyahud tu tahiyat lah dan duduk lain dalam solat, maka solat adalah sah. Jadi maksudnya tuan-tuan, yang jadi rukun ialah duduk. Tetapi ketika tasyahud awal disunatkan, tuan-tuan sunat, tu kena tanda. Tu kata tadi rukun-rukun tadi ya. Jangan nanti yang sunat kita jadikan rukun. Jangan pula rukun jadikan sunat, yang tu batal solat. Kalau sunat jadikan rukun, khilaf, ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Tapi kalau yang rukun jadikan sunat, yang tu tak ada khilaf, batal solat. Sekalipun dia buat tu elok, tapi di segi i'tikadnya rukun, tapi ini sunat ni, maka batal solat dia. Fawailul, celakalah dia, gitu. Okey, baik. Tengok lagi iftirash. Okey, cara iftirash ni tuan-tuan, ringkasnya pagi ni kita beritahu dia ada 5 sifat iftirash ni. Maksudnya duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, ada 5 sifat untuk solat itu jadi sempurna, supaya tak melepas, setengah tak dapat, 1/3 tak dapat, 1/10 pun tak dapat. Kena buat sempurna. Ada 5 sifat. Apa dia? Mari kira. Tuan yang ada pensel pen, tandakan, nomorkan.
iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri. Satu. Ni insya-Allah tuan-tuan, Ustaz beritahu bulan lepas PKP punya hal kan, duduk kat rumah, kita dah siapkan ringkasan kitab ni Ustaz by point. Maksudnya satu duduk iftiraj, 1.1 duduk atas buku lali kaki kiri, 1.2 kita dah by point dah, lebih kurang 120 muka surat dapat dia punya by point. Yang ni tujuan Ustaz buat ialah atuk dengan ayah kena beli nanti 5 ke 7 ikut bilangan anak dan cucu, hadiahkan ke setiap orang tu satu, untuk lepaskan kewajipan kita. Alimu auladakum bis solah, kamu wahai wali, maksudnya ayah dan atuk, hendaklah ajar anak kamu tentang solat hina sab'in, ketika 7 tahun. Takut-takut anak-anak kita jadi macam kita nanti, rukun sunat sampai umur 63 pun kelabu asap. Jadi kita susun by point. Kalau by buku macam ni susah budak-budak tu nak belajar. Tuan-tuan hanya perlu kumpul duit sikit je, tabung solat nama dia, kumpul duit sikit, nanti dapatkan bagi pada anak-anak, dia tengok je dia boleh buat, sebab serta dengan gambar. Kita buat insya-Allah tengah layout tu. Baik tuan-tuan, satu, duduk atas buku lali kiri. Jadi jangan duduk atas buku lali kaki kanan. Lagi nombor 2, melintangkannya. Tu nombor 2, melintangkan. Maknanya tuan-tuan, waktu kita duduk antara sujud dengan duduk tahiyat awal, kaki kiri kita tu dia sebaris dengan ni, dengan saf. Dia tak pergi ke belakang. Mana boleh main tunjuk-tunjuk mulut ni. Dua wayang. Lain 10 tahun 3 pula. Mana saya duduk ni? Sini. Angkat sikit jubah. Ni duduk duduk. Yang ni tunggu dululah. Nanti tunggu dulu lah. Fokus kat yang kiri dulu yang pertama dia kata tadi duduk atas buku lali. Jangan duduk atas tumit. Tanda tumit, duduk atas tumit tuan-tuan dia hilang. Tanda duduk atas buku lali dia nampak tepi ni. Lepas tu lintang ikut ni, ikut saf ni. Jangan pergi macam tu, jangan pergi ke belakang je tu. Ni dah ke belakang. Rukun ke sunat tuan? Sunat. Okey, nombor 3 apa dia? Yang ni insya-Allah semua buatlah. Belakang tu maksudnya ni lah ni. Sini ni letak kat kapet, memang mana ada orang gantung macam tu kan ya. Nombor 4 apa dia tuan? Ni. Kaki kanan pula. Wabah ke togak? Tegak. Ambil pembaris tuan, letak kat tapak ni, tegak pembaris tu. Kalau macam ni namanya condong. Itu nanti 1/3, 1/4. Itu ceritanya. Batal tak batal sebab dia sunat. Sunat iftirash. Dan tegak. Allah Ustaz, saya dah tua Ustaz, dari dulu tak buat, sakit Ustaz. Cari tukang urut lah. Urut. Lepas tu nombor 5 nya apa? Ni hujung-hujung jari. Ustaz pusing nak tunjuk hujung-hujung jari ni tuan, ni ke kiblat. Wah, orang perempuan tengok, nampak ke kak? InsyaAllah Kalau macam ni duduk, hujung ni ke mana? Membelakangkan kiblat. Kan jauh daripada yang dituntut oleh Allah tu, yang disyariatkan oleh Allah. Ini yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini sujud pula, nanti kita cerita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, duduk tahiyat awal pula. Allahu Akbar. Dapat sunat. Allahu Akbar. Allah, dapat apa? Tu kita takut. Okey, dah tunjuk dah tu. Bila dah tunjuk kena bayar dah tu. Mahal tu nak masuk syurga.
Dan dah selesai. Baca perangan berikut pula. Ini poin nak beritahu ni. Dah jumpa tadi, start clear kan lah. So tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan ingat tau, duduk tuan sujud, duduk tayat awal, 5 ni aku kena buat lah. Ingat macam tu. Yang modul yang betul, itulah kita senarai 1.1, 1.2, supaya anak-anak kita kalau dia tak buat pun dia tahu dia salah. Dia tahu dia dah cacat dah. Yang dia buat hanya 2 je. 3 dia tak buat, dia tahu dia cacat. Walaupun dia tak buat, tapi dia tahu dia cacat. Kalau tak tahu tuan-tuan, kita tam-tam duduk tadi, kita anggap kita dah solat. Dia punya KPI, SOP dia tuan-tuan. Bawa sejadah, pakai ni apa, pakai mask, kan, wuduk kat rumah. Ada berapa tuan-tuan SOP untuk datang masjid? Yang dah dewasa pastikan sihat kan. Itu kan disenarai. Kan kita patuh, kan kita jaga kat luar tu. Tak ada sejadah, boleh itu kan. Bawa sejadah kecil tak boleh ni ustaz, dengan besar kan. Kan kita patuh. Habis duduk iftirash tak patuh pula. Yang melibatkan nyawa kita selamat, kita patuh. Yang melibatkan agama, main tibai ya duduk. Orang Kedah kita main tibai ya duduk kan. Tak boleh tuan-tuan, takut nanti fawailul lil musallin. Tak ikut tata cara. Baik, baca lagi. Ketika tasyahud akhir pula disunat. Bulatkan sunat tuan-tuan. Bulatkan, disunatkan. Duduk tawarruk, iaitu berapa sifat tawarruk ni? Sama dengan duduk iftirash. Iftirash tadi 5 kan. Tetapi kaki kirinya disorongkan ke bawah kaki kanan, punggung letak atas lantai. Jadi apa hukum duduk terjelepok ke tepi itu tuan-tuan? Sunat, bukan rukun. Jadi maknanya kalau orang tu sehat, tak ada sakit apa-apa, daripada sujud kedua dia duduk berlunjur 2 kaki ke depan, solatnya batal ke sah? Sah, sebab dia dah buat rukun. Sebab rukunnya ialah duduk. Sebab muka sebelah tu tuan jawapan dia. Anda tanya, kitab jawab. Tu cara duduk makmum masbuk ketika imam duduk tasyahud akhir. Pendapat Al-Asah dalam Ar-Rawdah disebut as-sahih ialah seorang yang masbuk duduk iftirash ketika imam duduk tasyahud akhir sebagai persediaan untuk bangun. Itu jawapan dia lah. InsyaAllah buku ni, whatever soalan tuan-tuan timbul, elok macam ni, elok macam Tuan Najib buat ni, tengah-tengah tu pun kita sampuk je. Kita tak payah tunggu sampai habis lah. Kita tak apa tuan-tuan, ustaz tak kisah, kan, sampuk je tanya, nanti kita cari jawapan. Kita tengok, kalau tak jumpa ustaz KIV kan, nanti ustaz cari macam tu ilmu sikit lah. Kan. Kita nak elakkan kau tak silap saya, tu tak nak. Itu jawapan dia tuan. Jadi imam duduk tawarruk, makmum yang masbuk tadi duduk iftirash. Okay. Baik tuan-tuan, jadi macam tu ceritanya lah. Dia point sebab Ustaz highlight pagi ni macam ni. 2 tahun 3 tahun lalu lah, kat satu surau Jumaat kita pergi kuliah maghrib kan, solat maghrib. Sebab nak kuliah tu tak adalah kita borak-borak kan. Jadi bila lepas syak ni, kita ngundur ke belakang sebab orang nak tanya soalan personal kan. Jadi ngundur, kita tak buatlah ba'diyah di rumah kan. Tengah-tengah orang tanya ni, ustaz nampak belah sudut belah sana tu orang duduk atas kerusi solat sunat. Jadi kita ni kan rajin bersembang kan. Jadi bila orang ni dah habis soalan ni, dia pun move lah. Jadi abang yang solat atas kerusi ni dah pergi ke tahiyat akhir. Jadi Ustaz pun pergi sebelah dia, duduk bawah dia tu, tak ada solat, duduk je kan. Bila dia assalamualaikum sambil kerusi kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepas tu dia habis doa tu, Ustaz pun salam bang, salam. Dia pun salam lah. Masa tu tak ada kopi kan, salam. Nak tanya sikit bang, ngapa solat atas kerusi ni? Lalu dia jawab, saya tak mampu duduk tahiyat akhir. Okey. Bila jawab macam tu, Ustaz pun lunjur 2 kaki ke depan. Lunjur 2 kaki ke depan. Bang, abang mampu tak duduk macam ni? Sebab dia tak boleh nak patah lutut kan.
mampu tak duduk macam ni? Dia kata macam tu mampu Ustaz. Habis ngapa abang tak duduk? Ngapa duduk atas kursi? Dia kata mana boleh Ustaz, ni kan tayat akhir. Tengok iktikadnya sudah mengatakan tawarruk itu rukun. Itu cerita tadi, rukun-rukun dan syarat-syarat tadi. Jadi Ustaz kata apa? Kejap bang Ustaz lagi ambil buku kat kereta. Buku ni memang ada dalam kereta. Sebab kita tak nak cakap dengan mulut, kita nak baca, tengok. Jadi lagi ambil kereta, bawa ke dia balik. Cuba abang baca, buka muka Ustaz ni, abang baca. Abang baca lalu, dia pun baca. Lalu dia sendiri menjadi mufti. Kalau macam tu Ustaz, selama ni solat saya tak sah lah, sebab saya tak buat rukun. Yang dia tak mampu buat tu sunat, yang ditinggalkan rukun. Dia kata kalau ikut zahirnya bang macam tu lah. Tu cerita tuan-tuan. Bila berlaku kat seorang ni, jadi Ustaz pun mungkin ada lagi orang yang macam ni. Jadi kita pun sebutlah beberapa masjid, antara masjid bangsa. Kita sebut kat situ. Lalu kita punya tun ni bangun, Ustaz, saya nak kumpul kawan-kawan grup WhatsApp saya Ustaz, yang datang jemaah yang solat kat rumah ni. Lepas tu kita borak Ustaz, dalam 3 jam fokus kat yang solat atas kursi je Ustaz. Dikumpul kat Masjid Diraja. Dalam 146 orang macam tu lah, geng-geng dia, semua dah dewasa-dewasa dah ni. Kita semak 146 orang tuan-tuan. Kalau ikut zahir hukum fiqahnya lah, yang sah solatnya 6 orang. The rest tu tak buat rukun. Bila tak buat rukun kan tak sah. Bila Ustaz tanya, kalau macam ni, satu soalan, yang kita duduk-duduk atas kerusi ni, Tun, Datuk Seri dan Seri semua belajar ke tak belajar? Ke main buat je? Soalannya. Lalu masing-masing pun, Ustaz, kalau macam ni keadaannya, kami masuk neraka ke Ustaz masuk neraka? Soalan bagus ni. Saya kata, apa pula Ustaz pula masuk neraka pula? Jadi kawan-kawan lah, Tun dengan kawan-kawan lah, kata. Ustaz tak ajar kami, kata. Rupanya Ustaz juga salah. Jadi itu cerita tadi, apa? Tidak ikut rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi yang kita dah baca, yang menetapkan rukun syarat ni siapa tuan-tuan? Kita ke Allah Ta'ala? Allah Ta'ala. Macam tu cerita solat. Haji tak sebut macam ni, puasa tak sebut macam ni, zakat tak sebut macam ni, tapi solat sebut. Sebab tu we have to emphasize, review semula solat ni. Jangan anggap dah 40 tahun kami solat cerita solat apa ni. Jangan. Nanti 1/3 tak dapat, 1/10 pun tak dapat, sayang. Okey, beres. Jadi lalai dengan tidak melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat solat seperti mana yang telah ditetapkan. Hari Jumaat Ustaz ada di one of our polytechnic, hantar anak lah, register. Kebetulan di situ tu ada anak usrah masa UKM, dia belajar UKM dulu, kita buat usrah budak kan, nak bimbing kan, ngajar situ. Jadi ada nombor telefon dia, kita WhatsApp lah, Ustaz nak datang sana ni, nanti kita jumpa ya, makan sama, dah lama tak jumpa. Jadi dia pun boleh call, kita boleh, dia pun call kita. Macam tu Ustaz datang awal, kita sediakan hotel, kuliah subuh pagi Jumaat dengan tazkirah Jumaat. Kat budak-budak, dia menangguk dia yang keruh lah, kita sampai tu kan. Jadi kita pergi lah kuliah subuh. Dia nak cerita solat je, jangan cerita lain, nak cerita solat je dia dengan budak-budak ni. Ustaz pun cerita, Ustaz pun tanya macam ni budak-budak ni, nak tengok anak tengok pakcik buat ni, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu innaka hamidun majid, assalamualaikum, pus kentut orang tu keluar. Dia hanya sempat sebut assalamualaikum, lepas tu kentut dia keluar. Lalu dia ni sebab dia malas, dia nak solat tu pun berat kan, dia malas, dia kata dah solat. Okey, anak-anak sekarang ni, dalam situasi tadi, solat orang ni sebenarnya sah ke tak sah? Bergema pusat Islam ni, masjid ni, budak-budaknya tak sah Ustaz. Saya kata, kenapa tak sah pula? Dia kata, dia tak bagi salam yang pertama. Saya kata, kan dia sebut assalamualaikum.
Dia tak paling Ustaz. Allahu akbaru kabira. Dalam umur 18 tahun tuan-tuan, dia tak tahu sebenarnya dalam bab salaman tu apa rukun apa sunat. Agak-agak dia, kalau dia tak belajar lah, umur dia 19, 20 sampai 64 tahun, etikad dia sama tak? Kalau dia tak belajar, sama. Rukun tu cerita rukun-rukun. Cerita rukun-rukun. Dan rupanya ada juga kawan-kawan kita yang dah dewasa yang etikadnya paling ke kanan tu rukun. Allahu akbaru kabira. Ada tak ada tuan-tuan? Jadi kena kempen kawan-kawan kita lah, kita belajar balik InsyaAllah, supaya paling kurang etikad kita betul, rukun sunat. Sebab saya ada sebut yang pertama dulu, sampai-sampai dulu Imam apa Ustaz? Imam Al-Baghawi Muhammad bin Husain. Pergi Facebook Ustaz, buka situ Ustaz bacakan kitab dia, ada menyatakan syarat sah salat ialah ma'rifatu a'maliha. Dia kena tahu amal solat tu, perbuatan-perbuatan, dia kena tahu, ada ilmu, dia kena ada ilmu. Pecahan kepada tahu apa tu, tahu apa solat tu, pecahannya ada 3. Satu, dia kata orang yang beriktikad semua dalam solat tu sunat. Maksudnya Allahu Akbar pun sunat, angkat tangan pun sunat, sujud pun sunat, semua sunat. Yang ni mutlak batal solat dia. Macam tu. Yang kedua ialah orang itu, ni orang ni beriktikad dalam solat tu ada rukun, ada sunat. Memang dia tahu dalam solat tu ada rukun, tu cerita rukun kan, ada sunat. Tapi dia tak boleh nak bezakan mana rukun mana sunat. Terutama yang rukun dia kata sunat. Tu fokus kat situ. Dia tahu dalam solat ada rukun, ada sunat, tapi dia tak boleh discriminate. Bahasa Jawa juga lah. Dia tak boleh nak pisahkan. Dia tak ada ilmu, maksudnya. Yang dia main buat. Maka tidak ada khilaf, batal solatnya. Cuba bayangkan tuan-tuan, tidak mustahil orang Melayu ni berpecah belah, bergaduh sana bergaduh sini, sekalipun 5 waktu dibuat. Rupa-rupanya dia tak solat pun. Ustaz, kan solat tu cegah keji dan mungkar? Betul, tapi jenis solat tu bukan sebarang solat. Jadi budak-budak kerja batal, dia kata. Kita kata, kat mana awak belajar ni? Kat sekolah. Dia kata, sudah. Sebenarnya Ustaz-Ustazah ngajar betul. Dia dengar tak betul kan, dan sebab tu anak-anak kami tuan-tuan, kami tak gembira sangat dia dapat 10A, tak gembira sangat. Sebab itu bagi kami tak ada nilai. Yang ada nilai ialah kami tengok iftirasnya elok, waktu di solat dia tak ada gerak-gerak tangan. Kalau COVID itu kan kat rumah kan, kita qabliyah ba'diyah kan, kita tengok itu, kita tenang hati tuan-tuan. Lepas tu pula waktu dah boleh keluar ni, dah ke surau ni, dekat-dekat solat dia ready nak pergi, dah pakai kopiah, dah duduk kat cushion tu bila dekat-dekat masa waktu. Yang tu kita memang cukup tenang tuan-tuan. Kalau macam ni dia tak boleh nak keluar ni di rumah kan, kalau yang dah akan balik 14 tahun tapi 15 ke bawah tak boleh kan aturan kan. Kami risau. Jadi kalau mak dia kata tadi susah nak bangun budak kejut 2-3 kali, yang tu kami dah risau. Kalau SPM dapat B, kami tak risau sebab tahun depan boleh ambil lagi. Ramai juga tuan-tuan yang ambil SPM dapat kan. Ramai juga yang 36 tahun baru dapat sarjana muda, tapi akhir sekali profesor ke universiti. Yang tu kami tak risau. Sebab ulat dalam batu pun boleh makan. Jadi kalau solat tak betul, kemampuan dia hidup beriman beragama tak ada. Kalau mati waktu muda, aksiden motor, aksiden kereta, nanti nasib dalam kubur tak elok. Puncanya solat jadi. InsyaAllah kita beri perhatian kat solat ni. Kalau anak dapat 11A pun, kalau tuan-tuan tengok iftirasnya tak elok, tegur dia. 11A ni tunggu dulu, simpan dulu dalam fail kita. Betulkan dulu iftiras. Power Ustaz. Baik tuan-tuan.
sakit tulang belakang, tak boleh rokok, tak boleh sujud, pergi muka surat 35. Ni perenggan atas sekali. Sekiranya seseorang itu mampu berdiri dengan bertekan ke atas sesuatu atau mampu berdiri di atas dua lututnya, maka dia wajib berdiri sedemikian kerana itu yang mudah dilakukannya. Cerita macam ni tuan-tuan. Kalau dia independen, dah baca tu Ustaz jelaskan lah ya. Kalau dia independen berdiri macam ni, ni tak ada apa-apa kan, Sunni Allah, dia tak mampu. Tapi kalau ada ni, Allahu Akbar, kena letak situ dia mampu, maka dia tak boleh duduk atas kerusi, dia wajib berdiri. Ada okey. Atau dia kena gaut. Kalau dia berdiri kat tapak ni tak boleh, tapi kalau dia tekan lutut dia ni, dia luruskan ni, dia luruskan kaki dia macam tu, tekan kat lutut ni, lurus macam tu, Allah, dia boleh, maka dia wajib macam ni. Bukan sunat ni, sebab nak buat rukun berdiri, supaya rokok nanti dia rokok macam tu, Sami Allahu liman hamidah, supaya dia boleh sujud dengan 7 anggota tadi. Kalau dia duduk atas kerusi, nanti dia sujud, dia tunduk macam tu, batal solat dia, sebab dia mampu sujud. Tiba-tiba dia tak sujud ke bawah, boleh okay. Lagi baca tulang belakang tak jumpa ini. Ni baru jumpa. Atau seseorang itu mampu berdiri tetapi tidak boleh rokok atau sujud kerana sakit belakang. Siap jawab tuan. Kitab ni tuan-tuan dikarang tahun 900 Hijrah dulu, dah 500 tahun dah. Syarah kepada kitab yang dikarang tahun 600 Hijrah dulu, dah jawab dah sakit tulang belakang ni. Soalannya gini kan. Itulah ceritanya ulama dulu Ustaz. Dia mengarang tu tuan-tuan dengan ilham Allah Ta'ala. Dia tak ada royalty, tak ada sagu hati RM300, tak ada apa. Dia memang tulus, dia nak bimbing umat, ulama tu. Sebab tu kita rujuk kat dia. Zaman sekarang lain, ada kepentingannya, nak jual kopi lah datang masjid, package umrah dia lah, dia tak bulat ikhlas dia. Alhamdulillah lah, tu yang kami takut. Kami ustaz-ustaz ni takut yang tu, takut niat tu dia tak 100% kan. Baik tuan-tuan, sakit belakang yang menghalangnya daripada tunduk, maka dia wajib solat berdiri. Dia rokok dan sujud sekadar kemampuannya dengan menundukkan belakangnya sekadar mampu. Hukum ini okey, itu dalilnya. Gini ceritanya. Dia kena ngereng, membelakangkan ustaz. Saya berdiri okey. Angkat tangan ni, kalau diangkat nanti nerve dia efek, dia tak perlu angkat, sebab angkat ni sunat. Sebab tu jangan sebut angkat takbir, kita sebut angkat tangan, lafaz takbir. Lafaz takbir rukun, angkat tangan sunat. Okey, Allahu Akbar, baca iftitah, okey, dia boleh berdiri, Fatihah, surah, kemudian rokoknya Allahu Akbar, ikut mampu dia. Cumanya reservekan sikit untuk sujud. Kalau maksimum dia mampu macam ni, rokok dia macam tu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Maksudnya ada beza dia punya rokok dengan sujud, ikut mampu dia. Okey, baca bawah lagi. Sekiranya dia tidak mampu rokok dan sujud dengan menundukkan belakangnya, maka dia boleh menundukkan tengkuk dan kepalanya. Tu tuan-tuan, tetap kena berdiri, tak boleh duduk. Okey, Allahu Akbar, habis tu Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi,
3 kali kan, sami Allahu liman hamidah, dia angkat kepala dia tu, sujud Allahu akbar, dia lebihkan sikit. Tak boleh duduk atas kerusi. Tahiyat, at-tahiyatul ya. Kejap postpone je sebab nak habiskan ni. Sekiranya tidak mampu juga, dia boleh mengisyaratkan dengan matanya untuk rokok dan sujud. Jadi tengkuk pun sakit, maka dengan mata je dia downkan mata dia sikit, rokok, angkat balik i'tidal, sujud, down, habis. Dia punya zoom mata. Ya, tengkuk tak gerak. Berdiri wajib. Nah ya, okey, sekarang ni tahiyat macam mana pula, sebab dia kebetulan pula dia sakit lutut pula kan, tak boleh nak turun bawah kan. Ya, okey, jom perenggan bawah sekali. Sesiapa yang hanya mampu berdiri dan berbaring, maksudnya dia tidur malam tu baring kat katil, berdiri boleh tadi, okey, tidak mampu duduk, maksudnya nak patah lutut memang tak boleh lah, cannot lah, nak turun ke bawah tu pun tak boleh lah. Tu okey, maka dia hendaklah berdiri bagi menggantikan duduk. Jadi duduk adalah sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, diganti dengan berdiri. An-Nawawi rahimahullah tahun 600 Hijrah berkata dalam kitab Ar-Radah daripada Al-Baghawi tahun 500 Hijrah. Ini tadi Imam Al-Baghawi yang Ustaz sebut tadi. Dia bezanya lebih kurang 80 tahun Ustaz antara Imam Nawawi dengan Imam Al-Baghawi. Dia mengisyaratkan sekadar mampu untuk rokok dan sujud serta membaca tasyahud sambil berdiri. Allahu akbar, Allahu akbaru kabira, a'udzubillah, bismillah waladdallin wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ni jenis tengkuk ni. Ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian bangga Allahu akbar rabbi firli warhamni wajburni, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, at-tahiyatul mubarakatuh, sambil berdiri. Tangan ke depan lah. Tangan ke bawah je. Illallah tu, asyhadu an la ilaha illallah, isyaratkan wahdaniyah ni, isyaratkan satu ni. Ini wahdaniyah tu ya, tauhid satu. Itu syaratkan. Itu cara orang yang uzur, sakit belakang, sakit tengkuk, yang cedera lutut, yang itu cara solat ni. Ini belum ada lagi. Ni kerusi ni belum ada lagi. Bukan maksudnya tak ada kerusi ni, belum lagi. Dia ada kategori khas, sikit je golongan yang ada kerusi ni. Okey tuan-tuan, ingat tahu, ilmu bukan daripada Ustaz, ilmu daripada Allah Ta'ala melalui ulama ni. Dua nama ni belakang ni, ada dua nama ni, mereka lah yang membimbing kita. Ustaz menyampai je, Ustaz tolong tunjuk je ilmu tu kat mana, perenggan berapa je. Itu fungsi Ustaz lah. Jangan kata wah Ustaz alim lah, apa soalan dia bila jawab. Tak, yang alimnya dua nama ni, sebab tu kita letak nama tu. Nama Hasnan tak ada. Kalau buku yang coklat ni tak ada nama saya. Sebab kita tak nak orang kata oh dia banyak ilmu dia. Kita pindahkan saja. I'm as a bridge. You put your foot on my back to cross the knowledge from Arabic to Malay. That's just itu je fungsi kami. Jadi kami pun sama-sama dengan tuan-tuan lah, tak ada ilmu pun sebenarnya. Semuanya kita membaca, jadi nampaklah jawapan tu. Baik. Ada soalan lagi? Kategori yang dibantu oleh alat, orang itu mampu berdiri tetapi tak boleh lama, lutut jam. Okey. Tapi kalau dia boleh bersandar lagi, dia tak boleh juga. Ni ceritanya bersandar pun nanti ditombang kan. Kalau kerusi ni tidur masa solat ni.
Dia boleh berdiri. Allah, tengok tuan-tuan, tangan ni, tengok ni, angkat ni jangan angkat macam tu, nanti kita belajar dia ada 5 sifat tu. Ngadap kiblat, condong sikit sampai telinga atas, jarak jari, untuk dapat sunat angkat tangan tuan. Dia ada sifat dia, macam iftirash jadi 5, angkat tangan ni 7 sifat dia. Tu Ustaz. Allahu Akbar habis surah tu, dia boleh rokok. Allahu Akbar, dia boleh rokok. Tapi jenis orang ini ialah tak boleh lama, sampai habis iftitah je paling pendek dibaca tu, bukratan wa asila. Kalau dia baca wajah tu nanti dia tak boleh berdiri dah. Dia terus bismillah, dia tinggal auzubillah tu, dia terus bismillah, rukun je. Waladdallin, dia ambil surah paling pendek, inna a'tayna, itu pun tak mampu, dia dah bayang dia nak jatuh. Okey, dia nak pergi ke bawah tak boleh, lutut dia jam. Tapi kalau setakat letak punggung macam ni, dibantu oleh lantai ni, bangku ni, lantai kerusi ni, dia boleh bolehlah patah sikit lutut tu. Kalau dia terus berdiri, dia jatuh. Maka kategori ni je yang punggungnya dibantu oleh penyandang ni, oleh lantai ni, belakangnya tak dibantu oleh ni. Maka orang kalaupun solat tahkursi dia layak macam tu, dia takkan macam ni, dia takkan berlaku, dia tak batal tapi makruh. Jadi macam tu dia pun duduk. Nanti bila dia nak rokok, nanti katalah pagi Jumaat membaca sejadah panjangan dia pun duduk. Bila nak rokok, dia tak, kalau dia mampulah, dia tak boleh rokok macam ni, dia kena bangun buat rokok. Sebab dia boleh rokok, cuma dia tak boleh berdiri lama. Iktidal, kalau dia bangun dia nanti ditombang, maka dia duduk, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal. Sujud, dia bangun balik. Kalau dia mampu macam ni, dia kena buat macam ni. Dia tidak mutlak punggungnya lekat kat kursi tu. Kan dia ada ilmu, dia ada. Sebetulnya tengok perengan second paragraph from bottom. Sekiranya dia mampu rokok tetapi tidak mampu sujud, maka dia rokok 2 kali, sekali untuk rokok, sekali untuk sujud. Dia mampu rokok, fokus kepada mampu tu. Nanti jangan jawab pula, Ustaz saya memang tak mampu rokok Ustaz, jangan macam tu. Dia fokusnya kat mampu tu. Sekiranya dia mampu tunduk lebih daripada tahap rokok, maka dia wajib rokok tahap sempurna. Ini yang lurus macam sekeping papan 90 degree tu, dan sujud dengan melebihkan tunduk dari tahap rokok. Dia kena buat. Sudah ada 2 situasi. Satu, dia duduk tadi, sebab kalau berdiri nanti tombang kan. Nak rokok dia bangun, kalau dia mampu ni, mampu okey, dia bangun, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau dia bangun iktidal nanti gelap, tombang, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Sujud, Allahu Akbar, diulangi rokok. Dia tak buat macam ni, dia tak buat macam ni, lepas tu sujud, tak buat macam tu. Ingat tau, MAMPU mampu. Kalau dia boleh tunduk lebih tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Makcik kakak surah apa suka baca dalam solat? Inna a'tayna kal kautsar. Itu surah paling glamour lah tu. Kan fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali kan. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Sujud kalau dia mampu, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dia tunduk lebih daripada tahap yang tu tadi. Wajib, bukan sunat. Beres jawab itu soalan. Nanti sampai kita baca sini, kita skip sebab kita dah baca kan.
Tentulah tu panduan ulama-ulama dulu. Tu yang Ustaz kata tadi, bila 150 orang kumpul ke Masjid Diraja tu, masing-masing heret kerusi masing-masing kan, yang bulat, yang kecil tu. Bila kita buat praktikal, tak ada ngaji duduk lengah, tak, kita buat praktikal. Kita bangun semua, ada yang duduk. Okey, yang bangun duduk, yang duduk Ustaz nak tanya, ngapa duduk? Dia kata, saya tak mampu, sakit lutut. Okey, bangun dulu, tak boleh terus duduk. Kita pandu. Then that rest. Lalai dengan tidak melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat salat seperti mana yang telah ditetapkan. Nah. Kemudian nombor 3 yang masuk celakalah orang yang solat ni, tuan-tuan, lalai dengan tidak menjaga khusyuk dalam solat. Allahu akbaru kabira. Ni macam ni kakak belakang, Allahu akbaru kabira. Ala garam pula dah habis, bawang merah pula dah tak ada. Ataupun tuan-tuan pula ni, tadi nak keluar maghrib tadi, orang rumah pesan nanti balik Syak singgah kedai beli kan. Allahu akbar, Allahu akbaru kabira. Apa pula bini dan pesan tadi? Aduh, ni dalam bab ni jangan main. Sebab Ustaz tengok dalam Ihya Ulumuddin, tuan-tuan, oleh Imam Ghazali rahimahullah, memang nombor 3 ni memang dia discuss serius betul-betul, sampai dibawa satu hadis Rasulullah SAW, laisa lil abdi min salatihi illa ma akila minha. Tidak ada habuan kepada orang yang solat kecuali sekadar otaknya join sama solat. Macam tu. Itu je yang dia dapat. Yang jenis merayau tu tak dapat apa. Itu yang 1/10 pun tak dapat. Sebab dia Allahu Akbar, mula naik kapal terbang pergi mana-mana, Assalamualaikum tak balik lagi. Itu cerita tuan. Habis Ustaz, kalau Ustaz buat macam mana Ustaz dah dapat khusyuk? Dia kita cerita dia punya praktikal. Teori ni tak payah cerita banyak kan, kita buat praktikal dia. Baik. Dia punya praktikalnya nombor 4. Lalai dengan tidak merenung makna-makna bacaan yang dibaca dalam solat. Tadi Ustaz jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Tuan-tuan apa? Amin. Tuan-tuan amin suara imam ke aminkan permohonan imam? Kalau amin permohonan, apa makna Allahumma? Ihdina fi man, apa makna dia? Kalau amin permohonan, maksudnya doa is asking. Asking mean come from your bottom of heart. Even you are not pronounce the wording, the word, but you have to understand what imam saying, not said, saying. When imam say Allahumma, you know, ya Allah, ihdina, beri kami petunjuk, fiman, seperti mana orang, hadaita, hadait, yang telah engkau beri petunjuk. We understand. Itu maksudnya. Yang ni tuan-tuan lagi jauh, tuan-tuan kan. Itu yang saya kata tu, walaupun ada kawan-kawan kata, Ustaz Asnan ni nak memberatkan orang ni, nak ajak solat level malaikat. Tak, inilah dia solat, tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita sebut tu, Ustaz Asnan tu nak ajak orang solat level malaikat tu. Tak, ini bukan level malaikat, inilah solat, cumanya tak dibicara before. So when we bring it today, so people, ini solat malaikat ni. No, this is not solat malaikat, this is ours. Yang mesti kita buat, inilah dia. Tuan-tuan rujuk dengan ustaz-ustaz yang mengajar bahasa Arab, tanya ustaz dia, apa hukum belajar bahasa Arab yang ada kait dengan solat? Cuba tanya ustaz yang mengajar bahasa Arab. Dia dalam Iqna, dalam fatwa semua disebut fardu ain, belajar bahasa Arab yang ada kait dengan solat.
Okey, imam sampai waqina syarra ma qadait. Tuan-tuan amin kan? Itu satu lagi tu, bila kita tanya makmum kan, bila kita tanya imam dulu, imam ngapa pula sampai waqina syarra ma qadait, lepas tu senyap pula? Imam kata dari dulu memang macam itulah kita buat. Tanya makmum pula, bila sebab apa pula bila imam waqina syarra ma qadait imam senyap? Tuan-tuan pandai-pandai aja pula, fa innaka taqdi, ngapa tak baca pada awal? Makmum menjawab yang sama juga. Memang dari dulu kita macam tu. Jadi jawapannya jawapan tradisi, bukannya ilmu. Okey, fa innaka taqdi kan kita baca sendiri. Jadi ustaz pun minta isteri tengok orang perempuan tu saya kata tu, kalau sebelum Covid kita mati memang tak masuk syurga. Sebab kewajipan membimbing isteri anak-anak ni tak lepas. Rupa-rupanya kita hantar anak sekolah swasta, tuan-tuan, sekolah Islam, yang Islamic school ni, ingatkan settle, rupa tak settle. Kan kita panggil isteri, panggil anak, bagi di kertas kosong tu, so dia lipat macam tu, kita minta tulis innaka taqdi fi kita tak tentukan, tulis perkataan, lafaz-lafaz. Untuk tahu makna mesti tahu lafaz, betul tak? Jadi terkira-kira lah dia nulis. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat macam ni memang kelas kan. Tuan-tuan boleh write down tau. Fa in naka. Maksudnya tuan-tuan tahu fa ni lain, inna ni lain, ka ni lain. Nanti Ustaz bimbing. Fa tu maka, inna tu sesungguhnya, ka tu engkau. Maksudnya kita tahu maknanya. Itu nombor 4 tu, merenung mana-mana lafaz yang kita sebut. Ada muka surat 200 pun disebut tentang benda ni lah. Ya, taqdi tuan-tuan, ke bawah jangan sambung, nanti bercampur. Taqaf dad ya. Ni tulisan ustaz memang paling buruk kat dunia tuan. Taqdi, ini lafaznya, maknanya menentukan qada. Wa dan la tidak, yuqda baris dia lain, yuqda ditentukan qada, makna dia. Alaik, pergi sinilah, alaika ni dua ni tuan-tuan ya. Ka ni engkau, alai ni alai itu ke atas. Jadi maknanya maka sesungguhnya ya Allah, engkaulah yang menentukan qada, tidak ditentukan qada ke atas engkau. Jadi waktu kita kunut itu, fa innaka taqdi, otak serta hati sama, khusyuk. Gagal buat macam tu, fawailul lil musallin. Jadi tuan-tuan, kita solat selama ni dapat berapa? 1/3 ke, 1/4 ke, 1/6 ke, 1/10 ke? Itu masing-masing jawab masing-masing, tak boleh jawab untuk orang lain sebab kita yang buat. Jadi kita usaha dengan isteri dengan anak-anak ni, ambil kertas, tulis dengan Fatihahnya satu-satu, dengan tahiyatnya satu-satu. Mula-mula Ustaz, ada salah seorang anak kami ni, dia tulis tahiyat macam mana Ustaz? Dia tulis tahiyat, dia tahu alif lam tu sebab dia belajar sekolah Amin. Tapi dia tulis ha gelung Ustaz, ta marbutah. Dia letak, sebab kita suruh letak baris, sebab nak bunyi tu kena tahu baris ni kan. Dia letak tu, dia letak tapi sini tak ada sabdu, at-tahiyatu. Dia tulis macam ni. Ini tak ada makna. Kalau i'tiqadnya ini dia, yang ada makna ialah alif, lam, ta, ha pedas, ya, ta maftuhah. Tahiyatu, maksudnya ucap selamat lah, ucap macam kita assalamualaikum kan, tapi dengan Allah Ta'ala kita tak cakap assalamualaikum, kita ucap at-tahiyatu, segala penghormatan. Macam tu lah makna dia. Pakcik-pakcik, tuan-tuan haji, can you
Oh, jangan main nanti tak boleh makan seminggu nanti. Jadi kurangkan berFacebook, kurangkan berTwitter, kurangkan Manchester, kurangkan kayu basikal. Jom kita beri perhatian. Di sana makan lah sekeping kan, tapi jangan sembang sejam setengah. Habiskanlah 15 minit, okey lah kan. Balik kita buat model yang Ustaz siapkan ni semua komplit ni. Dengan barisnya. Tentu lah cerita serta solat kita. Ada soalan terakhir, silakan. Dah habis dah 4 tu kita baca tu. Yang pertama tadi soalan lewat, yang kedua rukun syarat lintang pegang, yang ketiganya tak khusyuk, yang keempatnya tak menghayati makna. So dalam 4 ni tuan-tuan, khusyuk ada 2, menghayati makna dengan tak khusyuk tu. Jadi menunjukkan sebab itu dalam Ihya Ulumuddin tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullah kata khusyuk adalah kunci tembus langit. Solat kita tu nak dibawa naik ke atas itu untuk diterima tu, dia punya kuncinya khusyuk. Kunci untuk khusyuk tu pula memahami lafaz-lafaz. Jadi kalau tak tahu lafaz, hanya tahu sebut saja, bahaya. Ini yang kawan-kawan kata Allah Ustaz nanti nak buat orang solat level malaikat tu dia. Sebab benda ni tak dibicara. Asyik ceramah keluarga bahagia, macam mana pujuk isteri, macam mana pujuk suami, yang driver bus dapat pahala, ustaz tak dapat pahala. Ceramah yang tu kemudian tuan-tuan, yang tu kemudian masjid surau, kalau ada tuan-tuan ni jawatan kuasa surau tempat lain, kemudiankan kursus pengurusan jenazah, kemudiankan kursus sembelihan, dulukan kursus ni. Sebab ni dari segi prioritinya jauh sangat ke depan. Tapi masjid surau banyak buat pengurusan jenazah, tiap tahun buat, sembelihan tiap tahun buat, haji buat, letak pula Kaabah kecil tu kat tengah masjid tu pula, nak tunjuk cara praktikal buat. Tapi solat ada ke macam tu? Mengapa jadi macam tu, Ustaz pun tak faham. Betul tak lepas tu last kali haji tu, tanggal seluar tanggal apa pakai ihram, praktikal kan? Haji perdana kan praktikal. Bila solat ustaz yang buat, tuan-tuan tak buat pun. Jadi siapa yang betul nanti? Jadi insyaAllah tuan-tuan lain kali, tuan-tuan jom kita duduk iftirash, tuan-tuan buat, boleh tuan ustaz pegang rotan panjang tu. Siapa tak batu je kita cemat. InsyaAllah wallahu alam. Itulah kali ni kita temu InsyaAllah nanti kalau Allah izin lagi kita temu, kita sama-sama. Tuan-tuan siapkan soalan dia tanya jawab tu lagi best daripada Ustaz cakap seorang. Tuan-tuan seorang satu soalan Oh, dia dia tak mesti dia lah. Dia kadang ada kursus solat tu kan, tapi dia kata sunan angkat tangan tu je dia sebut. Dia tak sebut sunan angkat tangan. Cara angkat tangan, pertama tapak tangan ke kiblat, yang kedua jari jarakkan sikit, yang ketiga condongkan sikit, jangan lentik macam tu, yang keempat angkat sampai atas telinga atau sampai bahu, yang kelima bukaan tangan ikut bukaan bahu. Dia tak sebut macam tu. Walhal kitab yang partikular ni, yang ni disebut benda tu. Itu bezanya lah. Jadi bila kita tahu sifat-sifat tu Allah, kita cacat sebab tapak ni ngadap pipi, Allah ni ngadap langit, ataupun yang adik-adik anak-anak kita jadi imam ni Allah, tapaknya ngadap bawah. Kita tahulah dia tak buat yang sunat, sebab yang sunatnya macam tu.
Dia yang tu jarang. Itu yang bila Ustaz perhati kan. Jadi Ustaz buat keputusan, aku pergi surau masjid tak nak cerita lain lah, nak cerita sama ada tadabbur Quran, kita tengok ayat-ayat iman kan, ataupun betulkan solat dah. Dua ni ada dalam diri kita tuan-tuan, insya-Allah mantap lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala